Silakan. Terima kasih Cikgu Ana. Jadi kita masih lagi bersama-sama dalam kem PRS Sulong, daerah Kuala Terengganu untuk hari yang kedua. Jadi salam ceria, selamat pagi, salam 28 Syawal. Masih ada ke yang buat kerja sambil mengunyah kuih raya? Sebab kita dah sampai rupanya di penghujung Syawal. Jadi cikgu harap semua PRS berada dalam keadaan yang ceria, sihat dan terus bersemangat untuk meneruskan program di hari yang kedua ini. Jadi apa khabar semua? Cikgu dengar suara. Apa khabar anak-anak PRS? Khabar baik. Khabar baik cikgu. Alhamdulillah. Ada yang sihat ke? Ada yang sakit perut pagi ni? Okey, semua dalam keadaan yang sihat, alhamdulillah. Okey, jadi bersama-sama cikgu perkenalkan diri. Hari ini cikgu perkenalkan diri sekali lagi yang akan bersiaran di DJ Terengganu FM bersama cikgu Masih. Okey, ataupun boleh pakai cikgu Mas. Jadi jangan tertukar dengan Mas Ida pula. Nanti cikgu salah tanya pula. Ada nampak Masih happy? Hati pula kalau tak happy nanti. Okey, jadi slot pada hari ini ada akhiran konseling. Okey, tapi sebelum cikgu menyerahkan kepada penceramah kita yang berkumpul hari ini ya, selepas subuh ready energizer slot. Okey, jadi cikgu sendiri akan buat satu energizer gas hari ini tanpa muzik. Okey, jadi cikgu minta anak-anak untuk membuka kamera masing-masing, kita buat sama-sama energi yang akan cikgu tunjukkan sebentar lagi. Okey, boleh? Cikgu nak tengok muka-muka yang handsome, yang comel, jelita. Okey, jangan nampak muka cikgu Ana je yang comel. Tengok cikgu Leni senyum je. Okey, mana anak-anak PRS yang okey, baiklah. Okey, terima kasih Adam Syahmi. Okey, siapa lagi yang ada tu? Siti Asfira. Dan yang baru masuk teruskan. Okey, baik. Hari ini kita nak buat satu energizing gas, iaitu tepukan kasih sayang. Okay, kita selalu bercakap mengenai kasih sayang kan. Jadi sebelum kita mulakan slot dengan Cikgu Leni hari ini, kita ambil mood untuk meningkatkan kasih sayang. Okey, jadi ready ke semua? Ready ke semua? Cikgu tak dengar suara, buka. Ready. Arahan ni kita buat tepukan kasih sayang. Pertama sini. Cikgu tepukan dulu sini. 1, 2, 3 tepuk. Okey. Letak pula sebelah sini. Tepuk 1, 2, 3. Kemudian letak dekat sini. 1, 2, 3. Muah. Laju kemudian dipahami ke? Okey, cikgu ulang sekali lagi Okey, pertama dua-dua tangan anda letakkan di 1, 2, 3. Kemudian sini 1, 2, 3. Okey, kemudian sini 1, 2, 3. Sini 1, 2, 3. Muah. Boleh ke? Faham ke? InsyaAllah faham cikgu. Okey, cikgu nak okey, tutup mikrofon mungkin. Okey, buka kamera dulu. Okey, arahan dia, okey, dua-dua tangan letak di tepi, lepas tu sambil membunyikan then tepuk 1, 2, 3. Kemudian letak pula sebelah sini 1, 2, 3. Lepas tu letak
kat sini. Satu, dua, tiga, muah. Boleh ke? Boleh. Okey, cikgu risau juga, takut cikgu syok sendiri ni. Okey, kita buat cikgu nak muah tu dengan kuat. Okey, menunjukkan yang rasa kasih sayang yang tinggi pagi ni. Okey, boleh kita buat sama-sama? Okey, Nanti Cikgu Syita belum lagi sebab tak semua buka kamera ni. Macam mana kita nak tengok dia muah kat kita? Kejap. Kita nak tunggulah anak-anak PRS ni muah-muah kat cikgu. Cikgu kaunseling daerah Dungun ni. Mana dia? Orang-orang Kuala Terengganu. Buka muka anda. Biarlah tak buka-buka. Tak kenal maka tak apa. Tak apa. Cinta aja dia. Tak kenal maka tak sukalah nanti. Kena kenal lah. Buka muka tu semua. Nak kenal. Okay. Mana Nur Hazira, Izzah, Cikgu Nur Insyirah, Nur Najwa, Nur Fitri, Alif Naim, Wan Asfadina, Laura. Wow, nama. Cikgu Muhammad Sani pun. Buka-buka Cikgu Sani. Kita nak tengok, nak muah-muah dengan Cikgu Sani hari ni. Nurul Ain, Kunabila. Tak apa, muah-muah dalam alam maya je kan. Okey. Alam maya. Tengok Cikgu Ann dah ready dah tu dalam kereta. Nak muah-muah kat kita semua. Semua dah buka kamera. Okey. Jangan cikgu tak tahu pun, tunjukkan kejelitaan anda. Kalau yang tak sempat nak pakai apa-apa alat solid pun is okay. Okey, kita-kita je. Okey. Faham kan semua kan? Ataupun ada yang belum faham? Okey, ulang-ulang lagi sekali Cikgu Masyita. Ada orang baru masuk. Okey, ada orang baru masuk. Okey, hari ini kita akan buat energizer tepukan kasih sayang. Okey, macam mana cara dia? Dua-dua tangan ni letak di pipi. Okey, bila letak di pipi kita bunyikan then kita tepuk 1, 2, 3. Okey, kemudian pipi sebelah lagi. 1, 2, 3. Kemudian di sini 1, 2, 3, muah. Oh, sama je macam energizer Cikgu Leni nak buat kejap lagi. Wow. Ya ke? Kita baru tapi tak apa. Yang ini versi tak ada muzik. Cikgu Leni versi ada muzik kejap lagi. Okey, jom kita buat sama-sama. Okey, 1, 2, 3. Buka suara lah kan supaya dengar yang dengar. Muah-muah tu nak dengar. Alright. Okey, 1, 2, 3. Okey, sama kita buat. 1, 2, 3. 2, 3. Semula. Oh, semula Cikgu Aliza tak puas hati. Cepat-cepat semula. Juri kita tak puas hati, kita buat balik. Juri tak puas hati. Anak-anak pelajar kita semua tutup lagi ni. Buka-buka. Bukan buka kain ya, buka skrin je. Okey, sekali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Muah. Dengar pun para anak-anak PR kepada guru-guru di Bengkulu ni. Seperti anak PR dia buat muah tu dengan penuh semangat. Boleh? Boleh. Anak PR yes? Dia macam ni tu. Okey, cikgu bagi peluang untuk anak-anak PRS buat dulu. Lepas muah dengan penuh kepada cikgu pembimbing di rumah. Okey, 1, 2, mula. Macam PRS ni. Okey. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Muah. Cikgu semua dok semangat muah tu.
begitu orang kata susah kita ni ke orang kata zaman online ni macam mana agaknya cikgu-cikgu pilih PR tu kan. Betul. Sungguhan cikgu-cikgu nak mengajar tu, nak mengajar anak-anak murid. Itulah kita merasa sekarang ni, Cikgu Ashita, Cikgu Rohana ya, untuk mengajak mereka bersama-sama dengan kita hari ni. Memang satu cabaran lah buat cikgu-cikgu semua. Ya, jadi sebab itulah anak-anak pelajar ni kalau boleh berilah sokongan pada cikgu-cikgu ni yang penuh semangat ni. Kan? Kalau awak tak masuk sedih cikgu. 30 orang yang masuk 5 orang aja. Kan? Ya, so kita haraplah lepas ni PRS lah yang akan memenuhkan kelas-kelas online cikgu-cikgu subjek anda ya. Alright. Terima kasih kepada Cikgu Leni. Okey, jadi ada respon tadi dia cakap pelajar lelaki manja, lepas tu tidak good looking. Jadi kamera dan sebagainya, tak apa. Kita lepas ni akan buat muzik pula. Okey, jadi Cikgu terima kasih dulu kepada untuk pemberitaan hari ini, kepada kerjasama yang diberikan. Sebelum Cikgu serahkan pada Cikgu Leni, okey, mana kita tengok bersama apa itu kasih sayang. Okey, jadi Cikgu nak anak-anak PRS terapkan kasih sayang dalam diri anda. Kasih sayang kepada siapa? Bukan kepada boyfriend atau girlfriend semata-mata ya. Yang pertama, kasih sayang kepada diri sendiri. Love yourself. Okey, yang kedua, sayangi ibu bapa kita. Okey, yang ketiga, sayangi rakan-rakan kita. Sayangi kita, sayangi orang-orang yang berada di sekeliling kita. Jadi cikgu nak hari ini anak-anak PR dengan nikmat kesihatan, nikmat kasih sayang. Okay, mari kita sama-sama berkasih sayang untuk menjadikan kita lebih cemerlang untuk masa akan datang. InsyaAllah. Cikgu menyerahkan majlis kepada Cikgu Leni Syafinas untuk memulakan ice breaking dan seterusnya memberi taklimat kemahiran. Silakan. Ya, betul Adam Syahmi, sayang Allah, sayang Nabi juga. Terima kasih Cikgu Mashita, DJ saya hari ini. Hai semua, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana anak-anak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Sekarang ni kita nampak peserta ada 37 orang. Sepatutnya peserta kita berapa orang Cikgu Mashita? 47. 47. Ini termasuk cikgu-cikgu kan? So ramai lagi pelajar peserta-peserta tak masuk ni. Macam mana Cikgu Ana? Kita nak teruskan ke atau kita tunggu sekejap? Mungkin dia orang on the way. Okey. Dia orang on the way, so saya teruskan dengan energizer lah ya. Okey, apa khabar semua? Ya, rakan-rakan Fesi daripada daerah Dungun dan juga daerah Kuala Terengganu. Seterusnya guru-guru pembimbing PRS Kuala Terengganu, dan yang tak dilupakan ialah peserta kem PRS Sulong peringkat daerah Kuala Terengganu. Tahniah semua ya kerana hadir bersama dengan saya hari ini di alam maya. Saya perkenalkan diri, nama saya Cikgu Leni Syafinas binti Mat Yusof. Saya merupakan guru bimbingan dan kaunseling di SMK Parker di daerah Dungun. Saya berasal daripada Ampang, Selangor. Walau macam mana pun saya jatuh cinta dekat negeri Terengganu ni, dan insya-Allah saya akan kekal. Orang kata bersara tu duduk dekat negeri Terengganu ni lah. Walaupun suami saya pun sebenarnya orang luar, bukan orang Terengganu ya. Saya dah jatuh cinta. Tak kenal tadi pelajar kita kata tak cinta kan, betul. Tak kenal negeri Terengganu tak cinta. Saya datang negeri Terengganu ni pada tahun 1996 sebagai pelajar bimbingan pelajar bachelor pendidikan bimbingan dan kaunseling di Universiti Putra Malaysia Terengganu. Anak-anak tahu tak kat mana Universiti Putra Malaysia Terengganu? Siapa tahu? Cikgu Leni nak bagi hadiah. Cepat. Ada orang tahu tak Universiti Putra Malaysia Terengganu pada tahun 1996 di manakah ia berada? Jeng jeng jeng.
Senyap semua. Mana ada? Cikgu Ana tak mau bagi hadiah kat Cikgu Ana. Nak bagi hadiah kat anak murid saja. Saya dia orang tak tahu, memang dia orang tak tahu. Sebab tu kita kena bagi tahu dia orang sejarah UMT ya. UMT sebelum menjadi UMT ialah Universiti Putra Malaysia Terengganu. Di situlah saya mula datang berkenal-kenalan dengan negeri Terengganu. Habis belajar pada tahun 1996, saya balik ke Kuala Lumpur untuk bekerja di sana, posting di sana. Kemudian alhamdulillah 2 tahun lebih saya bekerja di sana. Suami saya dapat orang kata naik pangkat ke negeri Terengganu. So saya cakap dengan suami saya, takkan kita duduk berjauhan kan PJJ. Jadi saya kata tak apalah, marilah kita walaupun orang kata sehelai sepinggang kami pergi tanpa ada apa-apa, tapi alhamdulillah. Ya, lepas dah kenal, dah jatuh cinta, maka saya pun dah ada dah rumah sendiri, dah ada anak 6 orang dah dekat sini ya. Okay, so anak-anak semua hari ini slot saya yang terakhir ni ya. Macam mana, sebelum tu cikgu nak tanya, macam mana anak-anak semua sepanjang 2 hari 1 malam ini? Apa yang dah anak-anak semua dapat? Boleh kongsikan dengan Cikgu Leni dulu? Sebelum kita teruskan dengan slot kemahiran asas kaunseling. Okey, silakan. Siapa nak respon? Apa yang anak-anak dapat sepanjang 2 hari 1 malam ni? Bermula dengan kemahiran interpersonal semalam, betul? Daripada Cikgu Bazri, okey? Betul. Yang kedua, slot yang kedua ialah kemahiran kepimpinan daripada Cikgu Sani. Betul? Betul. Yang ketiga, kemahiran penyelesaian masalah daripada Cikgu Anwar. Dan yang keempat pagi tadi, sahabat saya Cikgu Syah, kemahiran membuat keputusan. So daripada 4 kemahiran itu, apa yang anda dapat simpulkan? Cuba bagi sikit respon. Siapa nak bagi respon? Mana orang lain ni semua tutup muka je. Macam tidur je, tak best lah. Buka lah muka nak tengok semua ni. Adam Syahmi, Asfira, Siti Asfira, Muhammad apa ni nama? Cikgu tak nampak. Muhammad pakai spek. Baju collar warna kuning. Siti Fatimah baru muncul. Sharifah, cantik bunga dia dekat belakang tu. Background. Okey, macam atas pelamin pula tu. Okey anak-anak, apa yang anak-anak dapat sepanjang 2 hari 1 malam yang telah anak-anak lalui, boleh kongsi dengan Cikgu Leni sebelum kita teruskan dengan kemahiran asas kaunseling pagi ni. Dapat ilmu. Okey, dapat ilmu. Bagus. Lagi? Sebelum ni kita sebelum ni kita tak ada, tapi ada dalam camp ni. Dan ada perkara ataupun input yang baharu yang boleh kita perbaiki dari sebelum ni. Wow, alhamdulillah. Itulah yang cikgu nak dengar. Maknanya mungkin daripada tak ada kepada ada, daripada sikit kepada banyak. Itulah yang kita nak sebenarnya. Okey. Cikgu Ana, dengar-dengar Cikgu Ana ada nak bagi bukit ke dekat anak-anak pelajar kita ni? Macam hari tu orang Dungun kita tengok ada yang dapat bukit lah sampai kat rumah lagi. Cikgu Ana tak nak bagi ke kat dia orang. Bagus ni anak-anak ni ya. Jadi masa slot Cikgu Leni ni kena aktif-aktif lah menjawab soalan supaya kita nak carilah beberapa orang bertuah lepas ni. Kita nak minta mana AJK Cikgu Kuala Terengganu, Cikgu Wafa ada tak dalam ni? Ada tak? Cikgu As ada kan? Cikgu As nanti boleh buat booking untuk dia orang. Sebab kawan-kawan pelajar-pelajar yang aktif ni kita kena hargai dia. Barulah dia semangat nanti nak membantu kawan-kawan dia dekat sekolah. Okey anak-anak, sebelum kita mulakan slot Cikgu Leni pada pagi ini, tadi kita dah cakap-cakap sebelum ni kan, nak buat energizer. Hari tu Cikgu Leni terlupa nak buat energizer dekat orang Dungun. Jadi hari ni semangat ni.
Daripada pagi tadi dah fikir dah, oh aku nak buat energizer apa hari ni. Okey, Cikgu Ana dah standby. Jap Cikgu Ana kena tunjuk cara dulu. Okey anak-anak, ya untuk slot energizer pagi ni cikgu nak ajar simple je. Energizer dia senang je. Angkat tangan kanan masing-masing, angkat tangan kanan tinggi-tinggi. Angkat tangan kanan, nampak tak cikgu Lina angkat tangan kanan ni? Angkat tangan kanan, turunkan, letak dekat atas bahu macam ni. Okey, lepas tu bawa ke depan. Jangan langgar pula laptop kita tu, terbalik sekarang. Okey, lagi sekali, angkat tangan kanan, angkat. Nampak tak tangan cikgu Leni? Tak nampak. Angkat tangan kanan, turun macam cikgu Ana tu. Turunkan dekat bahu dan bawa ke depan. Okey, kita kira je. 1, angkat. 2, turun. 3, ke depan. Okey, angkat pula tangan kiri. Exercise sikit. Lama tak exercise duduk rumah kan? Okey, angkat tangan. 1, turun 2, ke depan 3. Okey, cuba angkat sama-sama tangan. Angkat 1, bawa ke bawah 2, bawa ke depan 3. Okay. So bila lagu tu dia sebut sayang, cikgu nak semua anak-anak PRS buat macam ni dekat tangan. Sayang. Macam cikgu Masyita ajar tadi kan, sayang muah-muah. Kita tak ada muah-muah, kita sayang aja letak kat sini. 1 kali sayang, 2 kali sayang, 3 kali sayang. Okay. Kemudian seterusnya, kalau kata lagu tu kata cinta, cinta macam mana? Cinta buatlah macam ni. Cinta 1 kali letak dekat dada kita, bawa kat depan, bagi kat Cikgu Leni. 1, tarik lagi 2 kali, bagi kat Cikgu Leni. Yang ketiga, kita buat besar-besar love untuk semua peserta yang ada dekat dalam Google Meet ini. Okay, are you ready semua? Ready tak suara? Ready. Mana orang lain? Bukalah skrin. Mana skrin muka kamu? Okay, standby Cikgu Ana. Music. Okay, ikut je Cikgu Leni buat nanti. Okay, kita tepuk tangan dulu. Buka suara masing-masing. Kita tepuk tangan. Okay, standby angkat tangan. Selalu sayang dan kaku bilang cinta. Suara tak dengar lah Cikgu Ana. Cikgu. Ya. Laju lah cikgu. Laju. Okey, lagi sekali Cikgu Ana, tak jadi ni. Salah dosaku sayang Cikgu Bazri. Bukan orang bilang tajuknya Cikgu Bazri. Okey. Boleh tak Cikgu Ana? Mikrofon setakat ni je. Oh ya ke? Alright. Lagu tak jelas bila semua. Okey, semua orang tutup mic. Kita nak dengar Cikgu Ana je punya mic. Okey, semua tutup mic tapi buka skrin. Okey, silakan sekarang tutup mic semua. Sekejap, rasa macam tak best. Nak pasang apa ni? Saya nak pasang tak video, nak bagi nampak tak? Kena dengar je. Boleh juga. Tapi kan kita tak nampak kita punya pergerakan. Betul. Nanti sekejap. Tapi Cikgu Ana kalau boleh buka pun okey juga sebab dia ada lirik kan. Kita boleh nyanyi sama-sama. Okey, boleh semua kita karang bersama. Okey, mana ni? Tak buka ni. Buka je kamera. Tak sporting lah PRS. PRS kena sporting tau macam Cikgu Leni. Sporting je. Cepat. Mana ni? Yang mana lagi ni tak sporting ni? Tak sporting. Cepat. Buka kamera kamu semua. Untuk dapat yang. Okay, standby. Boleh Ana? Boleh Cikgu Ana? Kuat tak? Okay, semua tutup. Tepuk. Okey, standby tangan kanan. Tas bawah ke depan. Tas bawah depan. Sayang.
Atas, bawah, depan. Aku sayang. Kamu bilang padaku. 2, 3. Cinta. Cinta. Tapi orang bilang katanya kamu gak sayang. Orang bilang katanya kamu gak cinta. Orang bilang tentang kamu. Orang bilang sekarang kamu bilang bahwa kamu paling sayang. Sekarang bilang bahwa kamu paling cinta. Sekarang bilang aku siap mati sayang. Tepuk. Okey, sembah tangan kanan. 1, 2, 3. Bahwa kamu benar sayang. Kau bilang kau akan selalu sayang. Dan kamu bilang aku cinta kamu Sayang. oh, kamu bilang padaku bahwa 1, kamu 2, 3. benar Cinta. Kau bilang kau akan selalu cinta. Dan kamu bilang aku sayang kamu cinta. Tapi orang bilang katanya kamu gak sayang. Orang bilang katanya kamu gak cinta. Orang bilang tentang kamu. Orang bilang sekarang kamu bilang bahwa kamu paling sayang. Sekarang bilang bahwa kamu paling cinta. Sekarang bilang aku siap mati sayang. Okey, Cikgu Ana. Terima kasih Cikgu Ana. Alright, tahniah kepada semua anak-anak Camp PRS. Tahniah. Macam mana perasaan kamu lepas buat aktiviti tu tadi? Respon sikit. Seronok. Lagi mana seorang je seronok? Seronok. Seronok Alhamdulillah. Nak jadi PRS ni kena ceria-ceria, kena happy-happy. Barulah kawan-kawan suka nak datang kat kita. Kalau kita cetung aja, kalau kita masam aja, orang panggil pun buat de aja. Macam mana orang nak datang kat kita? Sebab kita ni sebagai orang kata macam apa macam guardian lah kot. Orang yang suka nak bantu orang lain. Kalau suka nak bantu orang lain, cuba tengok muka Cikgu Leni. Suka tak tengok? Kan kalau kita senyum, macam Cikgu Ann tu senyum kan. Macam ada love lagi Cikgu Ann bagi tu. Kan. Kalau kita muka cetung masa, ada tak kawan-kawan nak datang kat kita? Sebagai seorang PRS kan, kita dah belajar dah semalam kan. Kita ni lah seorang pemimpin. Ya, kita kena ada kemahiran-kemahiran yang supaya kawan-kawan kita nak datang kat kita untuk berkongsi masalah dia dengan kita. Sebab kita nak bantu orang lain. So bagaimana kita nak welcoming kawan-kawan kita. So hari ini Cikgu Leni akan share apa dia kemahiran yang perlu anak-anak tahu supaya anak-anak boleh, orang kata boleh tarik lagi ramai lagi kawan-kawan supaya anak-anak dapat bantu mereka menjadi orang kata orang yang lebih lebih baik lagi daripada sebelum ini. Okey, sebelum itu, sebelum Cikgu Leni, sebab hari ni slot Cikgu Leni sebab last kali, jadi kita lama sikit lah, boleh kan? Boleh tak? Boleh tak? Cikgu Leni ni kadang-kadang mengada nak cakap Terengganu tapi tak pandai bercakap Terengganu walaupun dah 19 tahun rasanya duduk di sini. Boleh kira lah umur saya berapa. Okey anak-anak. So Cikgu Leni nak pasang satu video. Cikgu Leni nak anak-anak semua hayati video ini. Ya, nanti Cikgu Leni nak tanya soalan daripada video ini. Okey Cikgu Ana, Cikgu Leni nak share screen. Kat mana nak share screen? Okey, di sini share screen. A window. Tak boleh. Okey, kita hantar dekat
Tab pun tak ada. Okay, kita kena share entire screen. Okay, standby ya semua anak-anak. Kita dengarkan, kita saksikan video ini. Dekat pada speaker video tu kena buka sikit lagi sound dia. Okay. Tak dengar. Okay, Cikgu Ana, boleh? Setakat ni tak dengar lah. Tak dengar? Dah kuat dah ni? Sebab memang kita kena pakai speaker je kot rupanya. Sebab. Okay, mungkin peserta lain. Peserta lain dengar tak? Tak dengar. Tak dengar cikgu. Tak dengar? Allah Macam tak ada suara. Dengar. Tak dengar langsung? Kejap ya. Ke kita kena... Kejap. Okay. Sekejap, Cikgu Leni share semula. Tak ada. Okay, Cikgu Leni share semula. Allah, tak ada lah. Macam mana Cikgu Ana? Allah, tak boleh pula nak share. Dia ada bercakap ke ataupun bunyi? Tak ada, just bunyi sahaja. Okey, jadi kita tumpukan perhatian perhatian kita fokus je apa yang disampaikan dalam video tu. Sebab cikgu nak hayati muzik sebenarnya. Muzik dia dengar tak? Tak, memang tak dengar. Okey, kejap. Okey, Cikgu Leni akan pasang. Macam dia dengar Cikgu Leni try balik semula. Boleh dengar? Dengar. Cikgu Leni tak share screen lagi? Tak share screen ke? Allahu Akbar. Alah, Cikgu Leni halut lah. Itulah pasal. Sorry Cikgu Ana. Okey, tak ada gambar okey. Standby. Okey. Boleh Cikgu Ana nampak? Boleh Cikgu Ana nampak? Silakan berikan tumpuan fokus.
Okey anak-anak. Okey, semua dah dapat dah? Dah tengok video? Okey. Mesti macam-macam dalam pemikiran. Ya, betul. So cikgu ni nak tanya, apa yang ada dalam fikiran anak-anak? Tolong lontarkan suara anda semua. Apa yang ada di fikiran dan apa perasaan kamu? Dua benda, tolong lontarkan. Siapa nak jawab? Burung tu ia terbas akan tiada penghujung. Tiada Melalui penghujung. kawasan yang sama berulang-ulang. Okey, bagus. Apa perasaan Nur Fitri bila tengok keadaan macam tu? Dengan muzik dia, apa yang awak rasa? Cikgu, muzik tak dengar lah cikgu. Allahu Akbar, muzik tak dengar ke? Subhanallah. Memang muzik tak dengar. Okey, tak apa. Okey, so tu yang Fitri nampak. Apa perasaan dia? Yang kalau tengok lah daripada sedih, okey. Sebab burung tu ia melalui tempat yang sama, macam tak ada arah tuju nak pergi. Okey. Terima kasih Fitri. Siapa lagi yang nak jawab? Apa yang anak-anak fikirkan? Bila tengok video tu tadi. Adam? Bagi saya, Uh-huh. Helang tu dia terpaksa ataupun dia memang lalu ikut jalan yang sama kerana dia belajar perkara macam mana cakap kita belajar apa macam mana berulang-ulang untuk menjadi lebih hebat lagi. Okey. Terima kasih Adam. Bagus. Lagi seterusnya mana Siti Asfira. Macam nak cakap je Siti Asfira, apa yang Siti Asfira fikir dan rasa bila tengok video tersebut? Silakan Siti. Mesti ada kan bila kita tengok tu aku rasa kenapa helang tu macam tu, asyik berpusing-pusing je di kawasan pergunungan macam tu. Anak-anak kenal tak helang tu? Siapa kenal helang? Tahu tak helang tu apa? Burung, okey. Tahu tak helang tu sebenarnya adalah burung yang paling hebat sekali dekat muka bumi ni. Sebab apa cikgu cakap macam tu? Ya anak-anak. Helang ni tempoh umur dia lah, tempoh hidup dia dekat dunia ni sebenarnya lebih kurang 40 ke 70 tahun. Ya. Bila dah sampai usia 40 ke atas tu maknanya dia dah macam orang lah kan. Kalau kita pun orang pun dah dewasa macam tu. Bila burung helang mencapai usia 40 tahun, pada ketika itu ya, helang ini dia punya kuku-kuku dia semua dah, dulu helang kuku dia macam ni je, masih dia muda. Sebab tu bila dia helang suka menyambar kan, apa saja benda yang ada dekat atas muka bumi dia suka sambar. Adam Syamil kata sifat helang tak pernah mengalah, selalu bangkit walaupun jatuh. Ya. Helang ni masa zaman dia muda tu maknanya umur 20-an kan, dia memang sangat pantas untuk menyambar sebab kuku dia macam ni. Tapi bila usia dia semakin meningkat, kuku dia pun semakin orang kata membengkok macam tu. Bukan kuku sahaja, malah paruh dia pun sama. Kalau dulu paruh dia straight je macam tu, tapi bila usia 40 dia pun mula membengkok. So anak-anak, bila keadaan fizikal helang itu telah menjadi macam tu, telah berubah, maka helang, untuk helang-helang lah, helang-helang yang nak rasa, nak orang kata nak hidup lebih lama lagi, sebab kadang-kadang helang ni bila dia berjaya mengatasi satu fasa dalam kehidupan dia, maka helang ni akan boleh hidup sehingga berusia 150 tahun. Sebab tu Cikgu Leni kata helang ni adalah antara orang kata burung yang hebat di muka bumi ini. Ya. Tetapi sebelum helang mendapat kehidupan baru dia, helang terpaksa larikan diri ke atas gunung yang sangat tinggi, jauh daripada orang lain, jauh daripada kawan-kawan, hanya dia seorang saja. Di sana helang akan mula mematahkan kuku dia.
Dia patah-patahkan kuku dia. Sebab apa? Sebab dia nak kuku yang baru tu muncul semula. Kemudian lepas patahkan kuku-kuku, dia patahkan pula dia punya paruh. Dia ketuk-ketuk dekat batu dekat gunung tu. Lepas patahnya paruh tu, dia sebelum patah paruh dia cabut-cabut dulu bulu dia. Yang terakhir baru dia cabut paruh. Bila dah tinggal macam tu, maka dia pun berhibernasi. Dia duduk diam-diam, lebih kurang sebulan, 2 bulan, maka akan tumbuh kuku baru, akan tumbuh paruh baru. Ya. Hanya helang yang betul-betul hebat sahaja yang akan berjaya mengatasi ataupun menjalani fasa perubahan diri dalam hidup dia. Ya. Apa yang cikgu nak sampaikan sini anak-anak, kita sekarang ni adalah orang yang biasa-biasa. Ya. Kalau kita nak jadi luar biasa macam helang tu tadi, maka kita kena ada satu proses kesakitan dalam hidup kita. Bila kita rasa sakit, barulah kita nak berusaha untuk berubah. Ya. Kalau macam sekarang ni, ya, kita perlu ada sedikit rasa nak berubah untuk jadi PRS ataupun nak jadi pemimpin yang hebat di sekolah kita. Kalau tak jadi pemimpin yang hebat di sekolah kita, kita kenalah jadi pemimpin yang hebat pada diri kita. Ya, sebagai contoh, sekarang ini kita dalam situasi PDPR. Ya, situasi PDPR, semua orang kena urus diri sendiri. Ya. Kalau kita tak boleh urus diri sendiri, maknanya kita bukanlah pemimpin kepada diri sendiri. Ya, cikgu tak nak ulas panjang lah sebab cikgu rasa anak-anak lebih faham apa yang cikgu beritahu tadi. Kemudian, ya anak-anak, apa yang cikgu nak beritahu itu adalah analogi daripada eagle itu tadi, ya, helang itu tadi. Kalau kita ambil satu persatu, ya, cikgu nak bagi motivasi sikitlah sebelum cikgu masuk slot kemahiran cikgu, ya. Yang pertama, untuk menjadi seekor helang, ya, itu kita kena ada endurance. E-N-D-U-R-A-N-C-E. Endurance tu apa? Endurance itu ialah daya kekuatan ataupun ketahanan diri kita. Walau apa saja masalah yang dihadapi, ya, kita yang kita hadapi, kita boleh hadap dia dengan hati kita yang kuat. Macam sekarang ni lah, kita dalam keadaan COVID-19, ya, macam-macam benda, kita kena PDPR, kita kena camp. Sepatutnya camp kena seronok-seronok, duduk kat satu tempat, duduk dekat bilik hotel ataupun bilik camp mana-mana dengan kawan-kawan, boleh jumpa bertepuk tampar. Tapi untuk zaman sekarang ni, kita cuma bersapa di alam maya. Kalau kita tak ada daya kekuatan ataupun ketahanan diri yang kuat, maka macam mana kita nak hadapi pandemik COVID-19 ni anak-anak, ya? Kemudian A itu ialah adaptive, A-D-A-P-T-I-V-E, iaitu bagaimana untuk kita sesuaikan diri dengan apa jua keadaan yang berlaku. Sebab bagaimana, macam mula-mula masa hari pertama, ya, kita nak berkenal-kenalan dengan rakan-rakan kita, rasa susah tak nak sesuaikan diri? Macam mana aku tak kenal lah kawan aku ni, tapi aku kena, cikgu Ana kata kena buat juga, kena berkenal-kenalan. Terpaksa kuatkan semangat, dial nombor telefon, WhatsApp ke Telegram ke supaya kita boleh selesaikan tugasan kita. Ya, tapi kalau kita tak boleh sesuaikan diri kita dengan rakan-rakan baru, macam mana? Sebab kita daripada sekolah kita cuma 2 orang atau seorang je kan? So di sinilah orang kata kekuatan-kekuatan helang ni kalau boleh kita ada, letakkan dalam diri kita untuk jadi seorang pemimpin yang hebat macam yang Cikgu Sani cakap semalam. Kemudian G tu ialah go extra mile. Ya, go extra mile, iaitu capailah sesuatu dalam kehidupan kamu dengan cara yang paling baik sekali. Maknanya kita buat lebih lagi daripada yang lain buat. Macam sekarang ni lah, orang lain duduk senang lenang di dekat rumah, tengok TV, main PUBG, main ML. Tapi kita begitu setia, ya, bersama dalam kamp PRS peringkat daerah ini. Untuk apa? Macam Adam kata tadi, untuk menambah ilmu. Dari sikit nak tambah banyak lagi, daripada tak tahu kepada tahu. So kita sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang PRS, kita kena ada go extra mile tu dalam diri kita. Supaya apa sahaja effort yang kita buat itu, walaupun sedikit, tapi dia memberi, orang kata, kesan yang banyak. Sebagai contoh, 2 hari ni,
kita dapat ilmu-ilmu bagaimana untuk membantu orang lain. So selepas ini mungkin anak-anak boleh bantu kawan-kawan kita dekat sekolah tu. Mana-mana yang tak masuk kelas, tak pernah masuk kelas, yang cikgu bising-bising tu, halo-halo lah. Kan dah ada dah tugasan kan. Cari kawan-kawan yang ada masalah kan. Okay. So itu antara orang kata effort yang kecil je, tapi dia orang kata pulangan dia sangat besar, kesan dia sangat besar sebab mungkin daripada kita telefon kawan kita WhatsApp kawan kita, baru kawan kita tersedar daripada tidurnya. Aku ni dah lama dah ketinggalan pelajaran. Nasib baik Adam telefon aku. Sekurang-kurangnya aku dah tersedar daripada mimpi lena aku yang lama tu. Kan? Selain daripada G tu, selain daripada go extra mile, ya, sebagai seorang pelajar lah cikgu kata kita kena ada goal dalam hidup kita. Kita kena ada matlamat dalam hidup kita. Apa yang kita nak sebenarnya? Ya, anak-anak pelajar ni rata-ratanya tingkatan 4 kan? Ada juga yang tingkatan 3. So apa yang kita nak dalam hidup kita ni? Sebab zaman dah berubah, ya, pelajar-pelajar, kita tak tahu bila pandemik COVID-19 ni akan berakhir. So anak-anak kena bersedia sekarang ni. Apa kerjaya-kerjaya yang boleh kita nak capai, apa yang kita nak dalam hidup kita dekat sekolah, apa yang kita nak capai, ya, supaya kita, orang kata bila kita ada goal ataupun matlamat dalam hidup kita, maka kita akan sentiasa orang kata bersemangat nak teruskan hidup kita walaupun PDPR setahun sampai ujung tahun ni pun tak apa, sebab aku dah ada goal dalam hidup aku nak capai kejayaan dalam hidup aku. Bila orang ada cita-cita, ada matlamat, maka dia tidak akan pernah mengalah. Macam Helang tadi kan, walaupun dah usia 40 tahun tapi sebab dia nak jadi seorang yang hebat, dia terpaksa bersakit-sakit dahulu. Dia terpaksa berkorban diri dia, dia cabut kuku dia, dia cabut paruh dia, dia cabut bulu-bulu dia supaya bulu-bulu akan tumbuh semula, dia jadi ringan balik, kuku dia jadi okey balik, paruh dia pun jadi okey. Jadi dia bolehlah nak makan dan nak mencari makanan, ya. Kemudian L ialah long life learning. Ya, long life learning, jangan berhenti belajar. Ada sahaja orang kata program-program secara online macam ni, apa sahaja aktiviti-aktiviti program yang cikgu kita kongsikan, kita join lah. Sebab macam Adam kata tadi lah, kalau kita tak join kita tak dapat ilmu. So apa sahaja yang dikongsikan oleh cikgu-cikgu kita, oleh kawan-kawan kita, semua tu sebenarnya adalah ilmu yang kita boleh ambil. Yang baik kita ambil, yang tak baik kita jadikan sebagai orang kata sandaran diri kita, ya. Kemudian seterusnya, ya, walaupun hebat macam mana pun, ya, kita banyak mana pun kita dapat ilmu kita, tapi sebenarnya nilai di sisi Allah hanya setitik air di lautan. So bayangkan anak-anak, kita rasa macam alah penatlah, dah banyak dah belajar kat sekolah lah, itulah ini, tapi sebenarnya di sisi Allah hanya setitik air di lautan. So maknanya perlu tak kita belajar sepanjang masa? Perlu. Okey. Kemudian yang terakhir E, itu ialah excel. Excel tu ataupun lebih dikatakan sebagai excellent. Jadilah hamba Allah yang cemerlang dunia dan akhirat, ya. Jadilah hamba kepada Tuhan kita, ya. Macam Lia, ya, kita pun ada Tuhan kita sembah Tuhan kita, maka kita jadilah hamba yang cemerlang. Kita ikut apa yang Allah kata. Allah kata sembahyang 5 waktu sehari, maka sembahyanglah 5 waktu sehari. Bukannya kita sebab tak ada PDPR, kita bangun lambat lah, solat pun kadang-kadang terabai sebab sibuk main PUBG. Sebab PUBG dia online kan, nanti kawan-kawan tak boleh nak berhenti kan. Jadi janganlah kita mensia-siakan masa kita. So anak-anak, itu Cikgu Leni nak share sikit tentang Eagle tadi. Bagaimana semangat seorang helang yang hebat. Sebab untuk menjadi seorang pemimpin, ya anak-anak, untuk jadi seorang pemimpin sebenarnya, ya, 20% je manusia dilahirkan sebagai pemimpin. Maknanya yang hebat-hebat macam Dr. Mahathir, Anwar Ibrahim, lagi siapa lagi pemimpin-pemimpin hebat dekat dunia, ya. Macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua pemimpin-pemimpin yang dilahirkan memang dah ada dah ciri-ciri kepimpinan. Tapi macam mana dengan kita? Anak-anak semua. Kita juga adalah pemimpin. Paling-paling tidak pemimpin kepada diri kita sendiri, ya. So, anak-anak, maka untuk jadi pemimpin tak semestinya dianugerahkan saja, malah kita boleh
Orang kata kita boleh belajar untuk jadi pemimpin. So inilah dia orang kata medium untuk anak-anak belajar menjadi seorang pemimpin. Iaitu pemimpin apa? Pemimpin dalam bidang pembimbing rakan sebaya. Okey. So ada orang tanya cikgu soalan tadi. E apa E for A. E eagle tadi. Eagle tadi ialah endurance. Betul Farah cakap. A itu akhir sekali. A itu apa tadi? E A. A itu ialah adaptif, boleh sesuaikan diri dalam apa jua keadaan. A-D-A-P-T-I-V. Okey anak-anak, beres? Okey, lagi ada soalan lagi setakat ini. Faham apa yang Cikgu Leni nak sampaikan sedikit? Sebab apa Cikgu nak sampaikan, Cikgu Leni nak sampaikan pasal eagle ni sebab ia ada kaitan dengan diri kita semua. Ya, kalau kita tak ada ciri-ciri yang ada pada eagle itu, macam mana kita jadi seorang pemimpin? Macam mana kita nak bantu kawan-kawan kita yang ada masalah dekat luar sana? Bukan bantu kawan-kawan kita yang ada masalah luar sana, bantu diri kita ni. Diri kita ni pun banyak masalah sebenarnya. Tapi kalau kita tidak pegang kepada sikap ataupun ciri-ciri yang cikgu cakap tadi, maka macam mana kita jadi orang hebat? Sebab awak-awak ni semua adalah pemimpin yang hebat. Sebab orang lain tak ada di sini, tapi awak sahaja yang berada di sini. So jadikanlah orang kata medium, orang kata camp ini sebagai satu permulaan kepada anak-anak semua untuk menjadi insan yang hebat di dunia dan di akhirat. G itu ialah goal ataupun apa tadi? Allahu Akbar. Go extra mile. Go E-X-T-R-A-M-I-L-E. Okey anak-anak semua boleh dah? So boleh Cikgu Leni masuk dalam slot Cikgu Leni hari ini? Panjang lebar dah. Boleh kan? Sebab hari ini slot yang terakhir. Lepas ni tak ada apa dah kan? Sebab itulah Cikgu Leni minta slot Cikgu Leni yang terakhir sekali. Sebab Cikgu Leni nak cakap panjang sikit dengan anak-anak. Selain daripada ajar tentang kemahiran, Cikgu Leni nak bagi sedikit motivasi kepada anak-anak supaya orang kata habisnya program kita ini nanti ada sesuatu yang anak-anak boleh dapat untuk diri dan juga untuk orang lain. Okey anak-anak, so Cikgu Leni akan share semula skrin Cikgu Leni ya, tajuk yang Cikgu Leni nak kongsikan hari ini ialah berkaitan dengan kemahiran asas kaunseling. So sebelum Cikgu Leni start, ada orang ada apa-apa yang soalan nak tanya Cikgu Leni? Ada soalan nak tanya setakat ini? Ada tak? Senyap je? Ada ke? Tak ada ni semua? Tak ada, okey. So, sekejap. Macam tak best pula tak nampak muka awak semua sekejap. Okey. Nampak tak? Boleh nampak tak skrin Cikgu Leni? Nampak. Pak. Okey. Okey, untuk hari ini Cikgu Leni akan kongsi tentang kemahiran asas kaunseling ya. Apa dia kemahiran asas kaunseling anak-anak? Siapa tahu? Siapa tahu apa dia kaunseling? Siapa boleh kongsi? Sebab apa Cikgu Leni tanya apa dia kaunseling? Sebab anak-anak ni seolah-olah orang kata kaunselor kecil dekat sekolah. Selain daripada guru bimbingan dan kaunseling yang ada, anda lah orang kata tentera dalam unit kaunseling yang membantu cikgu-cikgu kaunseling di sekolah. So apa dia kaunseling yang anda semua tahu? Tolong respon. Memberi perkhidmatan. Memberi perkhidmatan. Perkhidmatan apa tu Adam? Sekejap. Memberi perkhidmatan kaunseling yang perlu. Memberi perkhidmatan kaunseling yang perlu. Unit bimbingan, penolong. Okey, lagi? Zikri kata penolong dia kata. Tempat luahan pelajar. Tempat luahan pelajar. Okey, lagi? Apa dia? Tempat pelajar berkongsi masalah.
tempat pelajar berkongsi masalah. Okey, lagi? Apa dia kaunseling? Pertolongan psikologi. Pertolongan psikologi. Wow, dahsyat tu. Kalau nak pertolongan psikologi tu kena belajar 4 tahun. Ni kita belajar baru 2 hari. Macam mana nak bagi pertolongan psikologi tu? Tapi itulah antara orang kata kehebatan anak-anak PRS ni. Maknanya 2 hari dah boleh dah memberi bantuan dari segi psikologi. Tapi kalau kita main-main, berada dalam camp, kita tak dengar betul-betul yang apa yang facilitator ajar, macam mana kita nak bantu rakan-rakan kita yang lain. Okey. So apa dia kaunseling anak-anak? Kaunseling ni, cuba baca sama-sama. Yang pertama tu apa? Kaunseling, tolong baca, buka mic, tolong baca sama-sama. Apa itu kaunseling? Kaunseling yang pertama ialah Cikgu. Ada kaunseling. Cikgu, tak ada kan? Tak ada? Ada pun cikgu. Cikgu tak ada. Tak ada skrin. Sekejap. Tadi ada. Sekejap lagi sekali. Kenapa hilang? Sensitif sangat Google Meet ni. Okey. Bila terlari sikit je dia terus hilang. Okey, nampak tak? Ada? Sama je. Sama je? Tak ada juga. Ada. Okey, cikgu kena share skrin besar lah nampaknya. So cikgu tak nak tengok awak semualah. Okey. Nampak dah? Nampak? Okay. Nampak. Alright. Okay, seterusnya. Cikgu Leni nak semua baca apa itu kaunseling. Yang pertama, kaunseling tu apa? Bukan nasihat. Bukan nasihat. Okay, kaunseling tu bukan nasihat tapi dia nampak macam bagi nasihat. Tapi dia sebenarnya bukan nasihat. Okay, kemudian yang kedua, kaunseling tu apa? Membimbing rakan klien mencari jalan ke arah perubahan diri. So maknanya kaunseling itu sebenarnya kita ni orang kata sebagai PRS. PRS ni tak cakap lah kawan kita tu sebagai klien, dia cakap sebagai rakan. Maknanya kita membimbing rakan kita untuk mencari jalan ke arah perubahan diri. Melalui apa? Melalui kaunseling itulah tadi. Kemudian kaunseling itu berbentuk 2 hala. 2 hala tu apa anak-anak pelajar? Komunikasi dari 2 hala. Komunikasi 2 hala. Maknanya ada awak sebagai PRS dan ada rakan awak. So maknanya ada komunikasi. Bila ada komunikasi tu maknanya ada pertukaran informasi. Kemudian seterusnya yang keempat ialah dia merupakan satu proses pembelajaran semula melalui perkongsian cerita ataupun penglahiran perasaan. Rasa-rasa macam mana tu proses pembelajaran ni? Perkongsian cerita atau penglahiran perasaan. Macam mana tu? Pernah tak? Siapa yang pernah jumpa guru bimbingan dan kaunseling? Pernah. Pernah? Okey. Apa yang cikgu kaunseling buat dekat awak? Bila jumpa ajak awak masuk bilik kaunseling, duduk 2 orang dalam bilik tu, apa yang cikgu kaunseling buat dekat awak? Cikgu tanya-tanya apa masalah. Okey, cikgu tanya apa masalah. Bila awak jawab tu, adakah awak berkongsi cerita? Ya. Ada tak awak kongsikan perasaan awak, sedih, gembira, kecewa, nak marah? Ada. So maknanya itulah kaunseling. Sebab dia merupakan satu proses bagaimana kita belajar semula melalui apa yang awak kongsikan dengan cikgu kaunseling, apa yang awak kongsikan, apa cerita atau perasaan, kemudian cikgu kaunseling akan respon satu demi satu. Dan akhirnya bila awak keluar daripada bilik kaunseling tu, awak rasa apa? Lega. Rasa lega.
So bila rasa lega tu maka selesailah satu proses counselling. Okay, so itulah counselling anak-anak. Ya, kemudian kemahiran asas counselling ni hari ni cikgu nak share 3 je. Sebab tadi dah bagi motivasi so kena kurang. Sebelum ni cikgu bagi 5. Tapi 3 je hari ni. Yang pertama apa? Kemahiran membina hubungan. Okey, yang pertama ialah kemahiran membina hubungan. Yang kedua ialah kemahiran Menyoal. menyoal. Macam tadi kan kawan kita kata kan, nak masuk bilik kaunseling, lepas tu kaunselor tanya, lepas tu tanya kan. Macam mana kita nak dapat kemahiran macam yang kaunselor kita ada tu? So hari ni cikgu boleh nak share kejap lagi. Kemudian seterusnya, yang ketiga apa? Kemahiran Melayan atau refleksi. Kemahiran melayan atau refleksi. Macam mana kita nak layan rakan kita tadi kan? Rakan kita tengah sedih, macam mana kita nak layan dia, orang yang sedih? Macam mana kita nak respon pada dia bila dalam keadaan dia cerita dengan kita, saya sedih lah, saya baru kehilangan kucing kesayangan saya. Macam mana awak nak respon dekat kawan awak? Okay, so kejap lagi cikgu cerita. Baiklah anak-anak, so 3 hari ni, 3 je kemahiran yang perlu kita kuasai. Orang kata yang cikgu nak share supaya selepas ni dengan kemahiran yang awak ada ni, insyaAllah awak boleh bantu rakan awak untuk ke arah perubahan diri yang lebih baik kan. Sebab tadi apa dia counselling? Counselling ialah membantu klien atau rakan untuk perubahan diri yang lebih baik. So ni 3 je cukup cikgu rasa. Ditambah dengan 4 kemahiran yang telah diajar sebelum ini. Baiklah anak-anak, kemahiran membina hubungan. Kemahiran membina hubungan ini ialah kemahiran membina hubungan mesra. Macam mana hubungan mesra? Ya, bila kita jumpa kawan kita buat apa? Macam tadi Cikgu Rani kata, kita cetung ke muka kita, kita masam ke muka kita. Tanya kobar. Kita kena tegur. Kena tegur, kena beramah mesra, kena manis-maniskan muka, senyum kat kawan kita supaya bila kita datang kat dia, Siti, saya nampak macam awak tak berapa sihat hari ni, awak ada apa-apa ke nak kongsi dengan saya? Kalau ada orang datang macam tu, nak tak awak rasa nak cakap? Nak cakap tak dengan kawan awak bila dia cakap macam tu? Rasa selesa tak bila orang cakap macam tu dengan kita? So maknanya itulah yang dikatakan sebagai hubungan mesra. Bila kita buat macam tu, rasa-rasa kawan kita rasa percaya tak dengan kita? Dia rasa selamat tak dengan kita? Sebab bila kita wujudkan hubungan yang mesra dengan kawan kita, maka insya-Allah orang lain yang akan kita bantu tu mesti akan rasa selamat dengan kita. So bila ada rasa selamat tu, insya-Allah kita bolehlah meneruskan lagi apa dia orang kata proses-proses seterusnya dalam perhubungan menolong. Perhubungan menolong ni ialah sesi kaunseling lah ya. Kemudian kemahiran membina hubungan ini juga dapat dilihat melalui perlakuan. Antara perlakuan-perlakuan dia ialah kemesraan perhubungan dalam pertemuan. Macam tadilah kita tegur dia dengan keadaan yang baik supaya rakan kita rasa tenang. Lepas tu penampilan diri kita. Kita sebagai seorang PRS, nak tak orang lelaki pakai baju orang kata tak masuk dalam seluar, baju terkeluar lah, rambut panjang lah, rasa-rasa ada tak orang percaya dengan kita macam tu? Ada tak orang nak kongsi masalah dengan kita? Kalau tengok kita pun tak boleh urus diri kita, ini orang nak tolong aku. Awak rasa boleh tak macam tu? Tak boleh. Tak boleh. So maknanya kalau kita nak membina hubungan dengan orang lain, maknanya dari segi penampilan tu pun kita kena comel. Dari segi ekspresi muka kita kena selalu senyum. Bila kita selalu senyum, orang tengok awak ni macam tak ada masalah lah, seronok lah, happy lah. Boleh tak saya nak kongsi sesuatu dengan awak? Boleh. Jom, apa ni? Awak ada masalah apa? Mila kongsi dengan saya. Awak nampak tak? Cuba awak renung-renung balik. Cuba bayangkan kaunselor awak, cikgu bimbingan dan kaunseling dekat sekolah awak. Berapa kali awak nampak dia bermasam muka? Tak pernah. Tak pernah. Selalunya dia akan senyum sepanjang masa. Walaupun dia sebenarnya seorang singa di rumah. Sebab apa cikgu cakap macam tu? Anak saya selalulah, dulu saya pernah bersekolah mengajar di SMK Tengku Intan Zahara. Saya ada anak sulung kat situ. Kawan-kawan dia kata, best lah Alisha, mak awak baik. Dia kata, mak awak suka senyum dengan kita orang. Lepas tu anak saya kata, baik ada makna. Dia kata macam tu. Memanglah sebagai seorang guru bimbingan dan kaunseling ni, kita kenalah berlakon dekat sekolah sebab nak membina hubungan dengan anak pelajar. Kita bukanlah berlakon tu maknanya tak
tak ada roh sebenarnya. Taklah macam tu cikgu cakap, tapi orang kata cikgu kaunseling ni sebenarnya dia dah ada jiwa dia. Jiwa dia memang seorang yang sangat mesra. Jadi nak jadi pembimbing rakan sebaya pun macam tu juga. Kita kena ada jiwa mesra, suka nak tolong orang, sayang dekat orang lain. Maka insya-Allah benda-benda tu nanti secara semula jadi orang kata akan memberi kepada orang kata penampilan yang baik, kepada ekspresi muka yang sangat orang kata menyenangkan orang lain. Dan dari segi kontak mata, orang sebagai seorang PRS, bila kita cakap dengan kawan kita, kita kena pandang mata dia betul-betul. Mata bertemu mata, jangan mata bertemu mata tiba-tiba jatuh ke hati. No, tu bukan. Cikgu nak mata bertemu mata supaya kita wujudkan rasa percaya kepada rakan yang kita nak tolong tu. Ya. So bila kita ada rasa percaya, maka rakan yang perlu bantuan tadi dia akan kongsi masalah tanpa ragu-ragu sebab kita dah ada hubungan mesra dengan dia, ya. Kemudian bila dah ada macam tu, maka wujudlah kepercayaan dalam diri klien. Bila ada bila tak ada dah rasa ragu-ragu, bila ada kepercayaan dalam diri klien, maka insya-Allah kita mudah saja nak tolong rakan-rakan kita. Okey, boleh faham anak-anak? Faham ke faham? Faham. Okey, so yang pertama ini kemahiran membina hubungan. Yang pertama ialah apa? Dari segi penampilan kita sebagai PRS. Kena orang yang paling handsome, kena orang yang paling comel. Kemudian ekspresi muka kita kena sentiasa senyum sokmo, orang Terengganu kata. Kemudian dari segi kontak mata, kalau nak cakap dengan orang, kita kena cakap, kena pandang mata dia betul-betul, ya. Okey, so itu kemahiran membina hubungan mesra. Kemudian seterusnya, yang kedua. Apa dia yang kedua? Kemahiran apa anak-anak? Menyoal. Kemahiran menyoal. Okey, kemahiran menyoal. Tadi kawan kita kata jumpa cikgu kaunseling, dia tanya. Okey, kemahiran menyoal ni sebenarnya dia ada teknik-teknik dia, ya. So menyoal ini merupakan kaedah yang paling banyak sekali digunakan dalam sesebuah sesi kaunseling. Oh, patutlah cikgu asyik tanya. Sebab apa? Kena tanya. Yang pertama, untuk menarik perhatian klien agar dapat meluahkan perasaan dan masalah yang dihadapi tanpa rasa tergugat. Maknanya rasa tergugat tu macam mana? Macam rasa tak percayalah kepada kaunselor tadi. Maknanya dia macam tak rasa tak terancam. Maknanya dia boleh kongsikan apa sahaja dan dia percaya. Bila dia percaya tu maknanya dia tak rasa pun lepas ni kaunselor aku ni nak bawa cerita macam ni lah, macam ni. Yelah macam kita kan kawan-kawan kita kan, kadang-kadang ada kawan-kawan kita tu macam gunting dalam lipatan. Kita cerita masalah kita, tiba-tiba kita dengar kawan A tu tahu, kawan B tahu, kawan C tahu. Ni bukan orang yang sesuai untuk jadi PRS. Sebab jadi PRS kita kena simpan rahsia kawan-kawan kita. Sebab tu kita kena tarik perhatian klien kita supaya dia tidak rasa tergugat untuk berkongsi masalah dengan kita lah sebagai. Kemudian yang kedua, untuk kaunselor ataupun untuk awaklah sebagai PRS memahami lebih lanjut permasalahan yang dihadapi oleh klien. Dengan menyoal tadi sebenarnya kita boleh tahu lagi, macam kita korek lah cerita dia supaya bila dia kongsikan lagi, dia lah apa macam tadi kita katakan perkongsian cerita, penglahiran perasaan, maka dengan apa yang kawan-kawan kita keluarkan dalam diri dia tadi, maka kita boleh nampak dah, oh awak ada masalah ni ya, awak ada masalah ni ya. Baru dia kata, betul lah, daripada banyak-banyak masalah ni, rasa masalah yang mana yang paling teruk sekali yang awak hadapi? Oh saya rasa masalah yang kedua ni lah. Sebab apa? Dengan kemahiran kita menyoal tu sebenarnya anak-anak, kita boleh orang kata membuka minda kawan kita tadi tu. Sebab kawan-kawan kita ni ada banyak masalah ni, masalah A, B, C, D, E, F, G, H, I sampai Z. Sampai dia kata macam, aku rasa macam nak bunuh diri lah, aku rasa macam nak terjun bangunan, aku tak boleh nak hadapi pun. Sebab dia seorang-seorang, sebab tak ada orang pun nak bantu dia. Tapi bila kita datang pada dia, kita buka balik masalah dia, buka minda dia, oh awak ada masalah apa? Jom kita senaraikan. Oh masalah A ni, masalah B ni, C ni, D sampai Z. Oh daripada masalah yang banyak-banyak ni, masalah apa yang awak rasa memang orang kata boleh menyebabkan awak rasa sangat tertekan. Mungkin kawan akan kata, oh masalah ni, apa kata kita selesaikan masalah ni dulu. Daripada situlah baru kita boleh bantu kawan-kawan kita yang memerlukan bantuan. So maknanya bila kita menyoal, kita akan dapat orang kata membantu kawan kita keluarkan lagi apa yang ada dalam diri dia. Sebab kadang-kadang kawan-kawan kita ni bila kita pertama jumpa dia, macam awak lah jumpa kaunselor, ada ke tiba-tiba awak nak cerita macam-macam kat kaunselor?
Takkan. Sebab kita macam, ya ke tidak kaunselor nak percaya kat aku ke apa. Sebab itulah pentingnya kaunselor untuk ada kemahiran menyoal ni supaya dia boleh korek supaya klien tu tak rasa dia korek saya. Dia rasa macam kita sedang berbual, sedang ada komunikasi dua hala tadi. Kemudian sebab apa kemahiran menyoal ni penting juga? Sebab yang ketiga, supaya dapat kumpul maklumat dengan cepat. Sebab itulah pentingnya kita kena tahu macam mana, apa dia kemahiran menyoal ini. Okey, faham anak-anak untuk kemahiran menyoal ni? Okey, kemahiran menyoal ni sebenarnya dia ada dua. Siapa tahu? Dua, apa dia? Soal dengan soalan tertutup dengan soalan terbuka. Apa dia soalan tertutup? Soalan tertutup ini ialah soalan yang menghadkan kepada satu atau beberapa perkataan sahaja dan jawapannya akan memberi maklumat yang khusus. Tujuan dia apa? Untuk mendapatkan kepastian bagi sesuatu fakta atau maklumat. Sebagai contoh, soalan tertutup ni dia kata satu atau beberapa perkataan. So, contoh dia ialah bila perkara itu berlaku. So awak rasa-rasalah kalau kaunselor tanya ataupun awak tanya kawan awak, bila perkara itu berlaku, apa jawapan yang awak boleh dapat? Cuba bagi contoh. Bila perkara itu berlaku? Sebagai seorang PRS awak tanya. Dia akan jawab semalam. Lagi, dia akan jawab apa lagi? Minggu lepas. Lagi, tahun lepas. Ataupun, 17 hari bulan Jun hari itu rasanya. Betul tak? Betul. So maknanya kita nak kumpul fakta ataupun maklumat. So kita kena tanya menggunakan soalan tertutup. Soalan tertutup ni dia pendek-pendek je, dia tak panjang pun ya. So sebagai contoh satu lagi, berapa lama hubungan ini telah terjalin? Nak jawab berapa lama? Perhubungan ini telah terjalin sejak zaman lampau dulu ni. Ada ke dia jawab macam tu? Tak kan? Dia selalu kata, dah setahun dah cikgu, ataupun dah setahun dah Fina. Kan dia akan jawab macam tu kan. So maknanya dengan soalan tertutup ni kita nak dapatkan maklumat. Selalunya maklumat-maklumat yang penting lah supaya boleh membantu kita ataupun kaunselor untuk mengarahkan kita punya rakan tadi ataupun pelajar kita yang bermasalah tadi ke arah orang kata celik akal tadi. Kemudian tu soalan tertutup. Boleh faham tak soalan tertutup ni? Senang je kan? Soalan tertutup ni dia tanya, kalau ditanya awak fikir soalan tertutup ni aku mesti dapat jawapan yang pantas dan pendek. Sekejap ni dia mesti dah bagi jawapan. Maknanya tu soalan tertutup lah tu. Tu dia punya keyword dia. Okey, soalan terbuka. Soalan terbuka ni pula ialah untuk menjemput perbincangan ataupun penjelasan dan huraian yang panjang lebar daripada siapa? Daripada klien tu. Bila PRS ataupun kaunselor tanya, dia akan boleh cerita pada zaman dahulu ni dia punya panjang lah berjela-jela. Masa dia cerita panjang berjela-jela tu kita cuma ke ataupun kita senyap je dengar je. Sebab bila soalan terbuka tu kawan kita akan menceritakan orang kata satu cerita yang agak panjang, mungkin berkongsi perasaan yang agak panjang juga ya. So tujuan dia apa? Tujuan dia supaya kaunselor boleh meneroka dengan lebih lagi ataupun kita boleh meneroka lagi, masalah kawan kita macam ni. Sebab kadang-kadang kawan kita dia tak sedar. Bila kita tak tanya soalan macam dia tak sedar pun, sebenarnya masalah aku macam ni. Dia pun kadang-kadang dia tak realise pun masalah apa yang sedang dihadapi. So melalui soalan-soalan terbuka dan tertutup ini kita boleh bantu orang kata kawan-kawan kita ni lebih celik akal lagi tentang masalah yang dihadapi. Memang pada kita, kucing mati pun nak stres. Betul, itu kita. Tapi dia bukan macam kita. Sebab tu anak-anak kita tak boleh orang kata letakkan diri kita apa yang kita rasa sama macam orang lain rasa, tak. Sebab kita ni berbeza. Allah dah jadikan manusia di muka bumi ini sangat unik. Kita ni seorang je. Kalau ada Leni ni seorang je, Leni Syafinah binti Mak Yusuf. Mungkin nama tu ada orang lain Leni Syafinah binti Mak Yusuf, tapi Leni Syafinah yang ini tak sama dengan Leni Syafinah yang itu. Ya, sebab kita adalah manusia yang unik. Sebab itulah pentingnya kita nak teroka apa permasalahan yang dihadapi oleh kawan-kawan kita, dan kita kena layan dia walaupun dia kata saya stres ni sebab kucing saya dah mati. Awak stres, kucing awak mati. Nanti bila awak cakap macam tu dia akan betul kak, saya stres lah. Kucing saya ni dulu
mungkin kucing tu diberi oleh arwah ayah dia, dibeli oleh arwah ayah dia. Maka itu orang kata satu nostalgia pada dia. Pada kita, alah kucing mati je, tanam aje lah. Betul tak? Betul tak anak-anak? Betul. Betul. Okay, so dengan soalan terbuka ni sebenarnya kita boleh lagi membuat penerokaan lebih lagi. Kenapa? Sebab tadi dia kata saya sedih lah, saya rasa tertekan, kucing saya mati. Pada kita, oh lah kucing mati je. Tapi pada dia bila kita, oh awak sedih je, kucing awak mati. Lepas tu sambung, sebab kucing tu dulu arwah ayah saya yang beli. So baru kita nampak, oh dia ada nostalgia kucing itu sebagai orang kata kenangan dia dengan ayah dia satu masa dahulu. So anak-anak, inilah pentingnya ilmu-ilmu yang kita ada, kemahiran yang kita ada ni, supaya dengan kemahiran ini kita boleh bantu kawan-kawan kita yang orang kata kesusahan dekat luar sana. Ya. Sebab sekarang ni memang agak orang kata agak cabaran lah pada kita. Kalau dulu kita boleh jumpa bersemuka, tapi sekarang ni hanya boleh WhatsApp, boleh telefon. Sebab dalam WhatsApp tu pun kadang-kadang kita baca, mungkin kalau kita baca dengan nada kita, mungkin kadang-kadang kita faham lain. Tapi mungkin orang yang menulis tu lain. Sebab kadang-kadang cara pembacaan itu juga memberikan orang kata konflik juga kepada kita. So sebaik-baiknya, betul kan? So sebab itulah kadang-kadang untuk mengelakkan salah faham tu, kalau boleh sebaik-baiknya kita call kawan kita dengar suara dia, baru kita dapat menyelami perasaan dia. Okey, so apa dia soalan terbuka tadi? Contoh dia ialah bagaimanakah kejadian itu boleh berlaku? So panjang tak rasa-rasa jawapan kepada soalan tadi? Bagaimanakah kejadian itu berlaku? Panjang. Mesti panjang. Lepas tu, apakah perasaan kamu apabila diejek oleh rakan-rakan? Pun mesti panjang kan soalan tu. So keyword kepada soalan terbuka ni selalunya kita gunakan, awak pernah dengar tak one husband and five wife? Pernah. Selalunya kita akan ambil beberapa apa orang kata keyword daripada one husband and five wife ni, macam how, bagaimana, why kan, kenapa berlaku benda ni apa semua. Okay, so itu keyword awak nak gunakan soalan terbuka kepada rakan-rakan anda. Okay, setakat ni faham untuk soalan terbuka? Faham. Okey, bagus. Kemudian Cikgu Leni teruskan lagi soalan. Okey, yang ketiga. Hari ni kita ada 3 je kemahiran Cikgu Leni ajar. Yang pertama tadi kemahiran apa? Lupa dah. Membina hubungan. Yang kedua Kemahiran Menyoal. Ada berapa kemahiran menyoal? Soalan ada berapa soalan? 2 jenis. Soalan apa? Terbuka dengan soalan tertutup. Okey, yang ketiga ialah kemahiran melayan refleksi. Okey, refleksi merupakan respon kaunselor ataupun kita lah ya sebagai PRS untuk menggambarkan isi perbualan dengan rakan kita untuk menunjukkan bahawa kefahaman kita dengan apa yang disampaikan oleh rakan kita itu selari, sama. Ya, bukannya kawan kita kata kita faham B. Bila kita faham B, bila kita kata awak sedih ke? Tak, saya tak sedih. Bila dia kata tak, saya tak sedih tu, awak tak selari dengan dia. Tapi bila awak kata awak sedih ya, saya sedih sangatlah sebab kucing saya tu arwah ayah saya yang hadiahkan kat saya. Saya rasa macam saya dah kehilangan dah ayah saya. Awak nampak tak? Dia menyambung. Bila kita pandai reflect balik, kita pandai respon balik apa yang disampaikan oleh rakan kita tadi, ya. Kemudian tujuan kemahiran melayani juga ialah supaya kita sebagai PRS membuat semakan tentang sesuatu perkara yang sedang dibincangkan. So maknanya tadi kalau dia kata awak sedih, tak, saya tak sedih. So maknanya aku salah faham ni. Sebabnya awak kena apa orang kata kena ubah suai balik lah macam mana cara teknik awak untuk bantu kawan awak tadi. Salah ni soalan aku ni, mungkin aku salah faham ni. So awak akan soal lagi supaya awak boleh selari dengan kawan-kawan kita tadilah yang kita nak bantu tadi tu. Okey, mari kita tengok gambar ini. Cikgu nak tanya awak, ni gambar apa ni? Tolong sebut. Itik. Itik. Burung. Lagi? Apa? Arnab. Macam mana ni? Gambar satu.
Ada itik, ada burung, ada arnab. Jap. Jap. Saya ingatkan kepala, pusing kiri, pusing kanan, telik atas. Saya tengok apa benda gambar sebenarnya ni. Burung. Flamingo. Flamingo. Mana orang lain? Senyap je. Orang yang sama je respon cikgu. Mana lagi orang lain? Ada 47 orang. Itik, Arnab, itik. Gajah. So awak nampak tak? Inilah dia proses kaunseling. Kita nampak Arnab, kawan kita nampak itik. So macam mana kita nak selarikan dia? Selarikan pemahaman kita ni sebab kita nak bantu kawan kita ni. Sebab tu kita kena sama dengan kawan kita. Bukannya kawan kita nak bantu tu kena sama dengan kita. Sebab kita nak tolong dia, bukan dia tolong kita kan. So kita kena sama. Kalau kawan kita kata Arnab, kita kena Arnab lah sebenarnya masa dengan. Kalau kawan kita kata, aku nampak itik ni, itiklah dengan dia. Supaya kita boleh bantu dia. Bukanlah, saya sedih. Awak sedih ke? Tak, saya tak sedih. Bila saya tak sedih, mesti awak nampak Arnab, dia nampak itik. Faham tak analogi cikgu ni? Faham. Okey, kita tengok gambar yang kedua ini. Ni apa pula ni? Nampak apa? Nampak orang. Orang apa? Orang perempuan. Perempuan tua ke perempuan muda? Muda. Cinderella. Nampak perempuan muda je ke? Mak angkat Cinderella. Ada orang nampak mak angkat Cinderella, ada orang nampak Cinderella, betul kan? Betul. Rasa senang ke susah ni sesi kaunseling ni? Kita nak bantu kawan kita sebenarnya ni. Susah sikit. Tapi kalau kita ada kemahiran-kemahiran asas yang kita belajar hari ini, kalau kita amalkan dia, insya-Allah cikgu rasa semua orang akan jadi pembimbing atau pembantu rakan yang sangat bagus nanti ya anak-anak. Di sini sebenarnya kita boleh nampak ada dua gambar ni. Kalau kita tengok ni warna hitam ni, ni rambut kepada perempuan muda, ni muka perempuan muda, ni hidung dia, ni bulu mata dia. Nampak tak? Ni ada jambul topi dia ni kan? Perempuan muda. Tapi perempuan tua macam mana? Perempuan tua ni rambut dia sampai dekat sini. Ini hidung perempuan tua ni. Nampak ni hidung dia. Ini mulut dia. Ini mata dia. Nampak tak? Boleh tengok? Perempuan tua. Tak? Ni nampak cikgu punya. Nak bayang. Nampak cikgu punya kesa ni. Kesa cikgu ni Ni. Hidung orang tua ni, hidung dia ni. Hidung, ini mata dia. Ini mulut orang tua. Ni baju dia bulu-bulu ni. Ni orang tua ni muka dia. Nampak tak? Nampak. Mana mata dia? Orang tua ni dipandang ke bawah, dipandang macam ni. Tapi kalau orang muda tu dipandang macam tu, ke sana. Macam cikgu ni muda. Nampak? Okay, so maknanya di sini dalam sesi kaunseling ataupun dalam proses kita membantu rakan-rakan kita tu, kita kena sama dengan kawan kita tu. Ya, maknanya kalau dia kata dia nampak perempuan muda, maka kita akan ikut dia. Perempuan muda je kita punya proses kita. Tapi kalau dia kata aku nampak perempuan tua, kita kena ikut perempuan tua. Walaupun kita sebenarnya kita boleh nampak tua, muda kita boleh nampak. Sebab kita ni kita boleh melihat secara global. Tapi kawan kita yang perlu dibantu dia kadang-kadang nampak satu je. Dia tak nampak secara global. Sebab tu kita kena keluarkan masalah-masalah dia tadi. Kalau dia kata A sampai Z, keluarkan satu-satu. Paparkan kat dia. Kalau boleh kita tuliskan kat dia, ni masalah yang kita dah cerita. Daripada awak yang awak cerita tadi, ni dia masalah-masalah awak. So apa yang paling banyak mengganggu hidup awak? Sampai awak tak boleh nak pergi kelas PDPR ni. Cerita dengan saya sikit. Cerita dengan kawan baik awak ni. So nanti dia akan cerita itu. Saya data saya dah habis sebenarnya. Bapak saya tak dapat gaji lagi. Gaji raya hari tu bapak saya dapat gaji awal. Ni dah 14 hari bulan. Hari ni berapa bulan? Hari ni dah 9 hari bulan ni tak ada gaji lagi. Bapak saya tak boleh nak top up lagi. Duit dah habis dah beli baju raya, beli kuih raya. Kita tak tahu masalah kawan-kawan kita sebenarnya. Kadang-kadang kawan-kawan kita ni dia orang kata malu nak cerita. Tapi bila dia percaya dengan kita, insya-Allah dia akan cerita. Ya anak-anak. Okey. So apa dia kemahiran refleksi ni sebenarnya? Ni dia. Refleksi ni dia ada dua.
Sama ada kita nak reflect pada perasaan dia, iaitu menyatakan semula perasaan dan sikap yang dinyatakan oleh klien kita, ataupun refleksi isi, iaitu penyataan semula oleh kita tentang idea yang disampaikan oleh klien. Sebab apa kita nak sama tadilah, kita nak seiring. Kalau dia kata itik, maka itik lah kita nak bawa. Kalau dia kata arnab, arnab lah kita nak ikut dekat dia. Sebab itu pentingnya kita tahu apa dia kemahiran refleksi ni tadi. Okey, apa dia? Cikgu nak kongsikan dia punya contoh-contoh dia. Okey anak-anak, yang pertama, dengar kita tengok. Klien, ni klien lah ni, awak jumpa kawan awak akan cakap dengan awak. Adam, saya sangat tak puas hatilah dengan keputusan peperiksaan pertengahan tahun saya. Saya sungguh menyesal dengan sikap saya yang tak mahu mendengar nasihat guru dan ibu bapa. Sebagai PRS, awak jawab, anda tak puas hati dengan keputusan peperiksaan pertengahan tahun. Anda menyesal dengan apa yang telah anda lakukan. So ini, kita reflect balik apa? Kita reflect balik apa yang kawan kita kata tadi. Apa yang di-reflect adalah 2/3 daripada keseluruhan kata-kata yang disampaikan oleh klien kita tadi tu. Rasa-rasa boleh tak awak nak buat? Boleh. Boleh. Sebab itulah sebagai seorang PRS, kita kena jadi seorang pendengar yang baik. Ya, seorang pemerhati yang baik. Supaya bila kita jadi pendengar yang baik, kita fokus, maka apa sahaja yang kawan kita cerita kat kita, kita boleh keluarkan balik. Sebab apa kita kena keluarkan balik? Sebab inilah bila kita keluarkan balik itulah nanti baru kawan kita kata, betul lah aku cakap pasal itik, kau pun cakap pasal itik. Bukannya, aku cakap pasal arnab lah, bukan pasal itik. Sebab bila kawan kita kata, saya sedih. Awak sedih Lepas tu kawan awak kata, taklah saya tak sedih. Bila macam tu maknanya awak salah lah refleksi kepada kawan kita tadi. Boleh faham tak ni? Faham ke faham? Faham. Okay. So kalau ini dia lebih kepada refleksi isi. Tadi ada dua kan? Refleksi isi, refleksi perasaan. So dekat dalam ni dia tidak orang kata mention tentang orang kata perasaan dia sangat ya. Nanti kita tengok macam mana nak refleksi perasaan pula. Ada tak? Ni. Saya tak suka kawan-kawan mengejek saya sebab ianya sama seperti menghina. Awak rasa terhina ya sebab kawan-kawan mengejek awak. So awak highlight balik perasaan dia. Dia rasa macam terhina sangat sebab kawan-kawan ejek dia. So awak nampak tak? Ada perkataan-perkataan yang perlu kita ambil balik. Sebenarnya kita ambil je. Sebab tu kita kena jadi pendengar yang orang kata yang betul-betul ni. Yang fokus kepada kawan kita. Jangan kawan kita duk cakap dengan kita ni. Kita duk main handphone lah. Kita duk berangan. Oh aku nak pergi mesrema kejap lagi ni dengan awet aku ni. Tapi kawan kita cerita ni. Tak boleh. Sebab tu sebagai seorang kaunselor, kadang-kadang cikgu kaunseling awak tu dia tak boleh ambil sampai 3, 4, 5 sesi kaunseling satu hari. Kadang-kadang satu sesi tu je kaunselor awak ni dah burn out. Sebab apa burn out? Sebab dia kena fokus apa je yang klien dia cakap. Sebab apa? Sebab dia nak reflect tadilah. Dengan reflect, dengan soalan-soalan yang perlu dia tanya tadi. Sebab itulah yang orang kata memenatkan otak. So kita ni sebagai PRS, sebab tu kita kena orang kata kena beri sepenuh hati kita dalam orang kata kita kena menjiwai lah nak jadi PRS ni. Sebab bila ada jiwa orang kata kaunselor ni nak jadi kaunselor kecil ni, maka insya-Allah awak boleh bantu orang lain ya. Okey, so ni salah satu lagi cara untuk kita reflect. Okey, yang seterusnya yang keempat. Okey, cikgu nak seorang baca. Asyik cikgu je baca. Ada tak? Tolong baca sikit, cikgu tak nampak awak. So siapa boleh baca? Siapa? Saya. Okey, silakan. Sekarang saya berasa amat takut dan malu, terutamanya kepada kedua ibu bapa saya kerana sudah terlanjur dengan teman lelaki saya. Okey, cikgu nak orang lain pula jawab. Tolong baca orang lain. Saya. Silakan. Anda amat takut sekarang kerana terlanjur dengan teman lelaki. Nampak tak? So yang ini apa? Perasaan ke isi? Perasaan. Perasaan. So kita nampak tak? Kalau perasaan dia lebih pendek lagi kan daripada isi tadi. Kalau isi tadi kita ambil 2/3. So mungkin perasaan tu kita ambil perasaan, kita tambah sikit ayat kita jadi
1/3 je daripada apa yang klien ucapkan tadi. Okey, seterusnya yang keempat. Siapa nak baca pula? Orang lain pula? Saya. Okey, silakan. Sudah puas saya cuba mengambil hati ibu bapa saya dengan melakukan apa yang mereka kehendaki. Namun, mereka selalu memuji adik saya walaupun adik selalu membuat sesuatu yang kurang baik. Okey. Cikgu nak Lee, ada tak Lee kat dalam ni? Tolong jawab Lee. Ada. Okey, silakan Lee. Jadi anda rasa tidak puas hatilah. Lee reflect apa ni Lee? Reflect isi ke reflect perasaan ni? Perasaan. Ya, perasaan. Perasaan apa? Tidak puas hati. Ya, betul. Beri tepukan kepada kawan-kawan kita semua. Okey, yang telah memberi respon kepada Cikgu Leni. Okey, sekarang ni Cikgu Leni nak bagi latihan pula. Siapa nak jawab? Angkat tangan. Siapa? Suara-suara Cikgu Leni tak nampak, so angkat tangan pula. Suara siapa nak? Ada orang nak jawab? Cikgu Leni nak keluarkan latihan ni. Cepat, nak 2 orang. Silakan. Suruh latihan je semua tak nak. Nak cuba Cikgu. Okey, nak cuba. Siapa nama? Farah Syafiqah. Syafiqah. Okey Syafiqah. Kita tengok soalan yang pertama Syafiqah. Okey ya. Saya cakap, nanti Syafiqah respon ya. Syafiqah, kadang-kadang saya akan bermimpi yang bukan-bukan membuatkan tidur saya sering terganggu. Jadi mimpi apa yang biasa awak hadapi? Kita kena ambil balik ayat dia Syafiqah. Jangan soal dia. Kalau nak respon kepada perasaan kita kena ambil sikit je. 1/3. Kalau nak respon isi kita kena ambil 2/3. Jawab macam mana Syafiqah? Jadi kebelakangan ini tidur awak sering terganggu lah. Okey, itu refleksi apa? Refleksi isi. Terganggu tu dari segi apa? Perasaan. Perasaan sebab awak ambil terganggu je kan? Mimpi tadi awak tak masuk kan? Itu refleksi perasaan. Maknanya, apa tadi macam tadi awak jawab tadi? Jadi kebelakangan ini tidur awak sering terganggu lah. So nampak awak ambil baris yang bawah je. Kebelakangan ini tidur awak sering terganggu lah. Nanti kalau betul, dia akan jawab, betul lah Syafiqah, sejak kebelakangan ni saya punya tidur sering terganggu sebab saya selalu mimpi yang bukan-bukan. So nanti kita akan terus bercakap. Okey, terima kasih Syafiqah. Bagus. Kemudian seterusnya, siapa lagi? Saya Cikgu. Okey, silakan. Siapa nama? Fitri Salwa. Fikri eh? Fitri. Okey, Fitri. Fitri, baru-baru ni saya ada pesan Astro kat rumah. Ramailah jiran-jiran yang datang tengok, tapi masalahnya mereka kata saya nak menunjuk-nunjuk. Fitri nak jawab apa? Jadi mereka kata awak nak menunjuk-nunjuk lah ni. Okey, bagus. Itu refleksi apa? Refleksi isi. Isi menunjuk-nunjuk tu dia kepada perasaan kan? Nak menunjuk-nunjuk sebab kita ambil sikit je tadi kan? Okey, macam mana dengan refleksi isi? Cikgu nak dengar refleksi isi. Silakan Fitri. Jadi awak pesan Astro kat rumah lah. Okey, lepas tu apa lagi nak cakap? Jadi ramai jiran awak yang datang ke rumah awak untuk tengok. Okey, lagi? Ambil laka Cikgu. Ambil laka lah sebab isi kan? Jadi mereka nak kata awak menunjuk-nunjuk lah ni. Nampak tak? Beza tak? Tapi kita boleh buat 2 refleksi. Sama ada kita nak refleksi pada perasaan dia pun boleh, kita nak refleksi kepada isi pun boleh. Tapi awak rasalah sesuai nak refleksi isi ke sesuai nak refleksi perasaan? Kalau dia bagi ayat yang panjang macam ni. Perasaan awak rasa. Okey. Perasaan pun boleh, isi pun boleh sebenarnya. Ikutlah kepada kesesuaian kita. Okey, seterusnya. Dia ada lagi 2 latihan cikgu rasa. Okey, siapa yang nak lagi? Seterusnya.
Okey, siapa lagi? Orang lain pula. Cikgu tak nak orang yang sama. Kita ada 47 orang hari ini. Okey, silakan. Siapa lagi? Tak cuba cikgu. Okey, siapa tu? Siti Asfira. Okey, Siti Asfira. Okey, Siti, sejak peristiwa tersebut saya rasa disisihkan oleh adik saya. Dia buat saya macam orang luar. Langsung dia tak peduli pada saya. Tegur pun tidak. Saya rasa sedih sangat. Siti nak jawab macam mana? Siti nak respon macam mana? Jadi awak rasa sedih. Jadi awak rasa sedih lah adik awak disisihkan oleh adik awak. Dan itu refleksi apa tu Siti? Perasaan. Perasaan, okey. Kalau nak buat refleksi isi macam mana? Cuba masukkan saya macam orang luar. Dia buat awak macam orang luar. Macam mana kita nak masukkan? Kita ambil semua-semua ayat ni. Yang sejak peristiwa tersebut tu tak payah. Kita ambil daripada yang saya rasa disisihkan. Macam mana awak nak buat ayat? Nak respon balik apa yang kawan kita cakap tadi. Siti, sejak peristiwa tersebut saya rasa disisihkan oleh adik saya. Dia buat saya macam orang luar. Langsung dia tak pedulikan saya. Tegur pun tidak. Saya rasa sedih sangat. Jadi awak rasa awak disisihkan oleh adik awak. Dia buat awak macam orang luar. Langsung dia tidak peduli pada awak. Tegur pun tidak. Ya. Sedih lah. Ya. Macam itulah Siti. Nampak tak? So ini orang kata bila awak respon balik macam tu, awak rasa kawan awak akan sambung tak cakap dengan awak? Sambung kan? So maknanya inilah dia proses counselling. Bila kita ada kemahiran-kemahiran refleksi, kita ada kemahiran melayan, ya, bersoal, soalan terbuka, soalan tertutup, maka insya-Allah kawan kita akan boleh kita akan bantu dia untuk mengalami orang kata celik akal tadi ya. Okey, yang seterusnya, yang terakhir, siapa nak cuba? Cepat. Orang lelaki pula, asyik orang perempuan. Siapa tu? Hasfadina. Siapa Hasfadina? Dina, cikgu panggil Dina, saya ni lain sikit. Dina, saya ni lain sikit. Saya tak boleh dicabar. Saya tak suka orang mengutuk peribadi saya. Cakap apa Dina? Cuba respon Dina. Dina? Okey? Silakan Dina. Apa Dina nak respon daripada kata-kata saya kalau jumpa PRF, jumpa klien macam ni? Dina, saya ni lain sikit. Saya tak boleh dicabar. Saya tak suka orang mengutuk peribadi saya. Kita nak reflect macam mana Dina? Cuba reflect perasaan. Mana Dina? Okey, ada orang boleh tolong? Boleh tolong Dina? Saya cikgu. Okey, silakan. Siapa nama? Malik. Malik, okey Malik. Malik, saya ni lain sikit. Saya tak boleh dicabar. Saya tak suka orang mengutuk peribadi saya. Sebagai PRS, Malik nak jawab macam mana? Jadi, sekarang ni awak tak suka orang mengutuk peribadi awak lah. Ya, saya tak suka orang mengutuk peribadi saya. So tu reflect apa tu? Isi ke perasaan? Perasaan. Perasaan. Kalau isi macam mana Malik? Sekarang ni awak lah sikit. Jadi awak tak boleh dicabar. Dan sekarang awak tak suka orang mengutuk peribadi awak. Bagus. Pandai Malik. Okey, tahniah semua. Beri tepukan kepada kawan-kawan kita. So nampak tak selepas ni rasa-rasa? Rasa-rasa boleh jawab, boleh buat tak ni? Boleh. Boleh? Boleh ke boleh? Sebab lepas ni Cikgu Ana nak bagi satu tugasan yang mengancam juga ni. Saya rasalah ya. Okey, Cikgu Ana ya, sebelum sebelum tu satu lagi. Dua lagi slide saya ya, kesan refleksi. Okey, cuba baca ramai-ramai. Cikgu nak dengar apa kesan refleksi. Kalau kita boleh memberi kemahiran melayan kawan-kawan kita. Klien, okey, okey, klien rasa didengari. Lagi? Klien rasa difahami oleh kaunselor. Okey, yang ketiga?
Klien dapat dapat mendengar semula apa yang sedang sedang diperkatakannya. diperkatakannya. Okey, kemudian yang keempat, Membantu menyimak persepsi konselor. okey. Betul tak apa? Nampak sama tak macam yang kita buat tadi? Bila kita tengok skrip-skrip tadi, betul tak dengan apa yang disenaraikan di sini? Betul. Betul so maknanya pentinglah kita ada kemahiran melayan ataupun kemahiran refleksi kepada klien kita nanti ya. Okey, yang terakhir sebagai ada lagi satu lagi. Okey, perkara yang perlu dielakkan semasa refleksi. Elak refleksi yang terlalu panjang. Maknanya terlalu panjang ni lebih panjang daripada apa yang klien kita cakap tadi. Kalau klien kita kata macam tu, kita cuma reflect 2/3 je daripada, kalau nak isi kita reflect 2/3 daripada apa yang klien kita cakap tadi. Kalau nak reflect perasaan hanya 1/3. Kita ambil je apa benda perasaan dia cakap tadi, kita ambil tu je. Supaya dia kata ya betul. Ya betul tu, maka kita akan berterusan lagi untuk orang kata membantu dia. Kemudian elak guna perkataan yang sama berulang-ulang. Kadang-kadang kita ni kurang idea, asyik tanya awak sedih, asyik sedih ya sampai habis. Dia kata apalah kawan aku asyik sedih je. Mungkin kecewa, mungkin tertekan. Kita boleh guna perkataan-perkataan yang lain. Sebab tu kena banyak perbendaharaan kata ya untuk membantu kawan-kawan kita. Dan yang terakhir, supaya lagi satu, elak membuat refleksi kepada setiap ayat klien. Maknanya setiap kali klien cakap tu, kita reflect aja. Kadang-kadang klien ni pun dia nak cakap banyak, tapi asyik kita nak respon, dia pun jadi boring. Ada masa kita boleh reflect. Ada masa kita dengar je, kita beri je perhatian kepada dia. Bila sampai satu tu baru kita gulungkan balik. Kita refleksi balik. Oh, awak tadi awak cakap macam ni ya. Kawan dia kata betul. Okey, lepas tu awak macam ni. Ya. So sampailah habis ya. Okey, kemudian seterusnya yang terakhir sebagai rumusan ya, yang pertama, untuk memberi refleksi yang tepat, kita harus mendengar secara aktif terhadap situasi klien. Macam Cik Glenn katakan, kena ada kemahiran mendengar yang baik. Bila kita pasang telinga kita fokus betul-betul, insya-Allah kita boleh beri refleksi yang tepat kepada apa yang klien kita cakap. Kemudian yang kedua, penting untuk kita semak semula dengan klien untuk memastikan refleksi yang kita beri itu adalah tepat. Ya, sebab itu penting cikgu kata tadi, kalau kata klien kita kata Arnab, maka kita akan bawa Arnab, cerita Arnab saja. Ya, jangan kawan kita bawa cerita Arnab, kita bawa cerita Itik tadi. Maka tak adalah orang kata keselarian itu. Sebab tu penting untuk kita semak semula. Macam mana kita semak semula? Ialah melalui refleksi, melalui kemahiran menyoal tadi. Okey, so di sinilah slide yang terakhir daripada Cikgu Leni. Ada apa-apa soalan setakat ini anak-anak pelajar? Tak ada. Tak ada. Ada apa-apa soalan boleh tanya kepada penceramah. Ada nak ada soalan? Ya, nak tanya apa dia? Tapi ni bukan berkait lah dengan yang kita belajar ni, tapi ni masalah klien. Masalah klien. Okey, Tapi saya tak tahu macam mana nak selesaikan. Okey, apa pendapat cikgu lah, macam mana nak selesaikan. Kalau dia ni ada masalah dengan kisah silam, okey, lepas tu dia kisah silam dia tu dengan sex by self. So macam mana kita nak bimbing dia? Macam mana kita nak selesaikan masalah tu? Ada kawan-kawan yang boleh bantu? Macam mana rasa kita nak bantu dia? Ada orang nak respon? Mana kawan-kawan? Ada kawan-kawan yang nak respon? Siapa ya yang bagi soalan kat Cikgu Leni tadi? Farah Nordiana. Farah Nordiana. Okey. Farah Nordiana. Tadi dia kata kawan dia ada masalah silam. Masalah seks dengan diri sendiri ya? Yes. Okey, kawan-kawan yang lain. Sebagai PRS ni cabaran ni. Bagaimana kita nak bantu kawan kita? Silakan. Ada siapa-siapa nak tolong? Ada siapa-siapa nak bagi pandangan? Ada siapa-siapa nak bagi pandangan. Ni tugasan lah ni. Okey, silakan. Macam mana kita nak tolong kawan kita tu? Counselling tadi nasihat ke? Bukan. Bukan nasihat. Counselling tu apa? Kita kena buat apa tadi? Kita kena ada kemahiran apa?
Membina hubungan. Bina hubungan. Bina hubungan. Okey, yang pertama kita kena bina hubungan dengan dia. Sebab ini isu yang sangat sensitif, betul? Betul. Betul. Jadi sebab itulah kita kena bina hubungan dengan dia. Maknanya biar dia betul-betul percaya dengan kita. Sebab bila dia tak percaya dengan kita, dia tak akan cerita. Ya. Tapi bila dia dah percaya dengan kita, dia akan cerita dengan kita. Okey, yang kedua apa? Apa kemahiran yang penting lagi yang perlu kita ada? Kemahiran menyoal. Sebab itulah penting untuk awak teroka lagi masalah kawan awak itu dengan soalan-soalan yang bagaimana cikgu rasa kena soalan-soalan terbuka. Bagaimana bermula, ya, apa lagi? Ada idea tak kawan-kawan kita? Apa lagi soalan yang kita boleh tanya pada kawan kita? Apa yang mendorong? Apa yang mendorong berlakunya? Sebab kadang-kadang yang mendorong berlakunya mungkin, saya tengok abang saya ada terjumpa kat dalam handphone dia ke apa kan, mungkin itu. Ataupun mungkin, saya pernah tengok ni lah, itulah, inilah. Sebab PDPR ni orang kata belajar sekejap je handphone lama kat tangan saya, tiba-tiba saya terbuka video-video porno menyebabkan saya rasa, benda-benda itulah. Macam mana kita nak galak dia cakap ialah dengan kita menyoal tadi. Kalau soalan kita kena pada apa yang ada dalam diri dia, dia akan keluarkan. Dan yang paling penting ialah yang ketiga tadi apa? Kenapa Farah? Refleksi. Ya, kena refleksi. Kalau kita layan dia betul, rasa-rasa dia nak cerita lagi tak? Nak. Okey, so Cikgu Ana. Cikgu Ana nampak dah kan? Mungkin boleh bagi idea kat Cikgu Ana lepas ni untuk kawan anak-anak pelajar kita cari klien untuk bantu rakan-rakan mereka selesaikan masalah melalui kemahiran asas kaunseling. Tapi sebelum itu, Cikgu Leni ada satu tugasan untuk anak-anak pelajar semua. Boleh tak lepas ni semua orang ambil lah satu kertas, ya, satu kertas, tak kira lah kertas nota ke, kertas A4 ke, ya, besar macam ni. Cikgu Leni nak yang pertama awak tuliskan dekat atas kertas awak tu apa perasaan awak. Perasaan awak sepanjang bersama dengan Cikgu Leni. Tulis itu. Nombor 1 besar-besar, apa perasaan kamu. Yang kedua ialah 3 perkara yang kamu dapat daripada Cikgu Leni hari ini. 3 perkara yang awak dapat, itu soalan yang kedua. Dan yang ketiga ialah harapan kamu sebagai pembimbing rakan sebaya. Apa yang awak nak buat selepas ni? Apa harapan awak selepas ini? Okay, so 3 saja daripada Cikgu Leni. So Cikgu Leni nak awak screenshot dan hantarkan dekat dalam Telegram nanti. Nanti Cikgu Leni akan semak. Okay, so itu saya daripada Cikgu Leni. Apa yang baik itu daripada Allah, yang kurang baik itu adalah daripada kekurangan saya sendiri. Saya minta maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap. Saya serahkan kebalik kepada DJ saya yang setia. Okay, silakan Cikgu Mashita. Okey, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak